So, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan mulakan kuliah kita. Sebagai permulaan, saya ingin mengingatkan pelajar tentang beberapa perkara yang saya harap pelajar boleh self-study bagi memastikan kelancaran kursus ini. Yang pertama sekali, sebagai permulaan, kita kata what is fluid? A fluid is defined as a substance that deform continuously when acted on by a shearing stress at any magnitude. In a fluid at rest, normal stress is called pressure. So yang ini saya rasa semua pelajar telah mengetahui apa yang dimaksudkan dengan fluid ataupun bendalih. So maknanya fluid bukan sahaja merujuk kepada cecair tetapi juga merujuk kepada gas. Maksud secara mudah sesuatu yang mengalir, maksudnya yang deform continuously. Cuma saya harap pelajar dapat ingat kembali bahawa salah satu special point di dalam fluid ini ialah ia mempunyai shearing stress. So ataupun tau di sini shear stress, dan shear stress ni selalunya akan lead kepada viscosity. Okay, kerana perkara yang lain kita kata adalah sama. So, kita ada density, kita ada specific gravity and so on and so forth. Yang itu kita kata ada untuk semua perkara. Untuk solid, untuk liquid dan untuk gas. Tetapi shear stress ni hanya ada kepada fluid. Oleh itu, special item di dalam fluid ialah viscosity. So, viscosity terbahagi kepada dua. Satu adalah dynamic viscosity. Simbol dia adalah mu. Dan satu lagi adalah satu dynamic, satu lagi adalah kinematic viscosity. Okay, so simbol dia adalah nu. Bentuk dia macam V sedikit. Okay, so kerana di dalam bab ini nanti kita akan berulang-ulang melibatkan shear stress, dan kita kata ada beberapa equation yang very particular. Maksudnya awak kena berhati-hati, dia ni menggunakan mu ke dia akan menggunakan nu. Maksudnya kedua-dua rumus tu betul, tetapi kita kata kita kena alert. Mungkin rumus ini dia menggunakan kinematik, rumus ini menggunakan dynamic. Okay. So kemudian kita kata untuk level sarjana, master, saya harap pelajar boleh menjawab semua soalan test 1, test 2, final dan juga assignment dengan menyatakan unit yang betul. Kerana kita kata ini kita kata adalah normal practice di mana-mana universiti. Maksudnya kita perlu faham bahawa jawapan kita tu sama ada di dalam bentuk unit atau tidak. Kerana ada satu bab nanti kita akan belajar berkenaan dengan dimensionless parameter. Okay. Dan yang ini kita kata fluid at rest selalunya kita panggil pressure. Kita jarang panggil berat. Berat pun akan ada, weight akan ada, tetapi kita kata daya tolakan ataupun kita kata force yang hadir pada sesuatu bendalih yang statik selalunya kita kenali sebagai pressure. Okey, itu sekadar introduction. So, di sini saya harap dengan ringkas saya akan terangkan beberapa parameter yang saya harap pelajar boleh ingat dan familiarkan semula. Pertama sekali ialah density ataupun ketumpatan. Takrifan dia, saya rasa pelajar telah tahu, ialah mass per unit volume. Maksudnya unit dia adalah kilogram per meter padu. Dia adalah density. Kerana apa? Di dalam pengiraan selalunya kita akan replace mass dengan rumus rho dan volume. So jadi daripada mana datang rumus ni, selalunya dia bermula di sini, rho sama dengan mass over volume. Okay, selalunya kita akan replace apa-apa sahaja pengiraan mass yang melibatkan bendalih dengan rho times volume. Kerana apa? Kita kata force, contohnya force adalah F sama dengan MA. So M itu akan diganti dengan rho times volume. Okay, itu triks di dalam pengiraan di dalam pengiraan fluid mechanics. Okay, seterusnya diharapkan pelajar boleh ingat beberapa beberapa parameter berkenaan dengan common
fluid. Yang paling common sekali adalah water. So, kemudian saya harap pelajar boleh ingat mercury. Okay, kerana kita kata di dalam banyak pengiraan, ini adalah untuk general advice lah, kerana selalunya kadang-kadang kita menggunakan relative. Contohnya yang paling senang, specific gravity tu kita kata relative kepada water, dan juga kadang-kadang kita menggunakan perbandingan dengan mercury sebagai apa nama tu, kita kata mungkin pressure gauge dan sebagainya. Okay, yang ni dua ni sepatutnya common, pelajar perlu ingat. Okay, dan berkenaan dengan sea water, saya harap pelajar ada idea bahawa sea water akan menjadi sedikit tumpat berbanding air biasa. Selalunya ketumpatan density untuk sea water adalah sekitar 1030 atau 1025. Air adalah sekitar 1000 ataupun 999. Tetapi di dalam pengiraan kita memadai untuk kita menggunakan 1000 kg per meter padu untuk cecair kita, untuk air. So, kemudian saya rasa pelajar tahu bahawa 1000 kg per meter padu ini sebenarnya adalah ketumpatan cecair ataupun ketumpatan air pada 4 darjah. Jadi maknanya kalau suhu bilik sekitar 30, di sini kebanyakan orang akan ambil 996, 998 dan sebagainya. Tetapi untuk memudahkan pengiraan, kita kata boleh kita anggap bahawa ketumpatan air adalah 1000 kg per meter padu. Okey, kemudian antara yang selalu digunakan di dalam fluid mechanics ialah berkenaan dengan specific weight. Okey, specific weight ni disimbolkan dalam gamma. So, maknanya gamma. So, either specific weight ni sebenarnya adalah weight per unit volume. Okey, atau kita kata secara asalnya adalah weight per unit volume, tetapi akhirnya kita boleh ringkaskan menjadi hasil darab antara raw density dan juga gravity. Okey, so kemudian kita kata di dalam banyak soalan di dalam fluid mechanics selalunya akan melibatkan specific gravity. So, specific gravity saya rasa pelajar pun tahu, ia adalah ratio di antara sesuatu cecair, sesuatu bendalih, maksudnya cecair ataupun gas, dibandingkan dengan ketumpatan air pada 4 darjah. So, maksudnya kita bahagikan dengan 1000. So, maksudnya kalau katakan cecair tersebut, ketumpatan dia adalah 760 kg per meter padu. Oleh itu, dia akan mempunyai specific gravity sebanyak 0.76. Okay. So, harus diingat kerana kita membahagikan density over density, membawa maksud unit kita boleh cancel off. So, maksudnya specific gravity ialah dimensionless, tidak mempunyai dimension. Okey, so kemudian kita kata pelajar juga perlu ingat kerana kita fokus, kita juga sebahagian daripada apa nama tu, kajian kita, pembelajaran kita melibatkan gas. Gas kita kata begitu sensitif dengan temperature. So, selalunya kalau kita melibatkan gas, kita akan menggunakan ideal gas law. Yang paling common adalah P sama dengan rho RT, ataupun yang itu PV sama dengan N rho RT ke. Okey, yang itu selalunya lebih detail di dalam termo, tetapi di dalam fluid kita kata kita memadai untuk kita mengingati P sama dengan rho RT, dan kita kata R kita kata adalah constant. So, R adalah K dibahagikan dengan mass. So, K di sini adalah 8314 ataupun setengah buku dipakai 8313 dibahagikan dengan molar mass. Okey, yang ini kita kata saya harap pelajar dapat membuat sedikit revision. Dan di dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan gas, gas, sekiranya gas yang digunakan adalah air, udara. Okey, udara lah. Udara, kita kata pelajar perlu ingat bahawa molar mass dia adalah special. Kerana udara dia adalah percampuran beberapa jenis gas. Dia bukan oksigen alone. Dia ada oksigen, ada nitrogen, ada argon dan sebagainya. Oleh itu dia akan ada pengiraan khas. So, selalunya nilai constant, gas constant untuk air, untuk udara adalah 287. Okay, sebab kadang-kadang pelajar ingat rumus ini, bila pelajar nak bahagikan molar mass ni, kita tak
tak ingat kerana dia adalah pencampuran berapa persen, 21% oksigen plus berapa persen nitrogen dan sebagainya. Okey. So yang ini saya harap pelajar dah tahu sebenarnya. Saya boleh laju sedikit. Okey, so berkenaan dengan viscosity, saya rasa pelajar faham viscosity is a measure of a fluid resistant to flow. It describes the internal friction of a moving fluid. A fluid with large viscosity resists motion because its molecular makeup gives it a lot of internal friction. A fluid with low viscosity flows easily because its molecular makeup results in very little friction when it is in motion. Okay, gases also have viscosity, although it is a little harder to notice it in ordinary circumstances. So yang ni yang seperti saya cakapkan, bendalin mempunyai shear stress. Shear stress ini yang akan menghasilkan viscosity. So viscosity ini akan menghasilkan rintangan. So apabila berlaku rintangan membawa maksud kita memerlukan extra force untuk bergerak. Okay. Selalunya kita kata viscosity akan ditunjukkan dengan gambar rajah ini, iaitu idenya ialah andai kata kita ada satu plate di sini, ada dua plate dan di antara plate ini kita letakkan liquid, yang paling mudah liquid lah kerana liquid lebih jelas shear stressnya, lebih kuat daya viscosity-nya berbanding dengan gas. Dan sekiranya kita menarik plate di bahagian atas ini dengan certain force, kita dapati bahawa kita memerlukan sedikit force untuk menggerakkan plate tersebut. Kenapa kita perlu menggerakkan, kenapa kita memerlukan force? Kerana ada molekul yang melekat kuat di permukaan plate yang atas dan ini menyebabkan resistance ataupun rintangan untuk plate di atas ini bergerak ke arah kanan. Oleh itu, kita kata rintangan yang dihasilkan tersebut sebenarnya adalah shear force yang ada pada molekul cecair tersebut. Okay. So diringkaskan cerita, okay, dalam gambar rajah ini ataupun di dalam slide ini saya ingin ingatkan pelajar berkenaan dengan satu fenomena yang kita namakan no slip condition. So no slip condition membawa maksud particle close to a surface do not move along with a flow when adhesion is stronger than cohesion. At the fluid-solid interface, the force of attraction between the fluid particle and solid particle is greater than that between the fluid particle. This force imbalance bring down the fluid velocity to zero. Yang paling mudah sekali kita untuk memahami no slip condition ni ialah kita kata molekul melekat kuat pada solid surface. Dan melekat kuat di sini menyebabkan ia tidak slip pun, dia tidak terkucil pun. Oleh itu, kita beranggapan apabila no slip condition berlaku, kita kata kita boleh beranggapan bahawa U sama dengan kosong. Ini kita kata very common assumption di dalam fluid mechanics. Walaupun kita kata di dalam bab yang akan datang, kita akan melihat keadaan sekiranya slip berlaku. Yang itu kita kata kita lihat di dalam contoh penyelesaian masalah nanti. Okey, so berkenaan dengan molekul di bahagian atas, sama juga ia akan melekat kuat pada permukaan di sini. Tetapi oleh kerana plate yang ini bergerak dengan certain velocity, kita ada V di sini. Oleh itu, kita boleh mengatakan bahawa molekul di sini juga turut sama bergerak. Okay. Oleh itu, kita kata di dalam gambar rajah ini, kita menyatakan bahawa wujud velocity profile di mana molekul di sini bergerak dengan had laju V sama dengan had laju plate yang bergerak di atasnya, plate yang di atasnya, dan ini akan memberi velocity profile. Okay, so selalunya kita anggap velocity profile ini berbentuk linear. Okay, di dalam bab 1, 2, 3 sebenarnya kita akan fokus kepada permasalahan ini sahaja. Maksudnya kita akan melihat berkenaan dengan Couette flow dan juga Poiseuille flow, kita kata lebih kepada dalam bentuk bulatan, maknanya dalam bentuk flow in pipe nanti. Okay. So daripada gambar rajah ini, kita kata ia sebenarnya saya harap pelajar boleh recall hubungan di antara force dan juga shear stress. So kita boleh tulis, saya rasa seperti ini. Kita akan tulis force sama juga dengan tau A. Kenapa kita darabkan dengan A? Kerana kalau kita ada dua plate seperti ini, okay, molekul
shear stress melekat di sini. Oleh itu kita beranggapan bahawa shear stress di sini reflect kepada satu nilai shear stress oleh satu molekul yang melekat pada permukaan. So jadi macam mana kita nak dapatkan total shear stress yang ada pada permukaan di atas, kita darabkan dengan cross section dengan area dia melekat. So maknanya darabkan dengan area ini. So kita darabkan, so kita akan mendapat total amount. So jadi kita kata hubungan di antara shear stress dan juga tau ini adalah F sama juga dengan tau A. So kemudian apakah hubungan tau dengan viscosity? Kita kata, saya rasa yang ini pelajar dah lama ingat, iaitu shear stress sama juga dengan mu du dy. So du dy di sini membawa maksud du adalah perbezaan had laju di antara molekul yang bawah, di antara plate yang bawah dengan plate yang atas. Okay, ini 0, ni ada satu nilai. Dan dy di sini membawa maksud gap di antara dua plate. Okay. So kalau kita kata kita melihat daripada rumus ini, tau sama dengan mu du dy, yang paling mudah kita kata dia adalah per dy. Maksudnya sekiranya nilai gap semakin besar, kita kata nilai shear stress semakin rendah. So jadi kita kata itu yang kita boleh dapat. Dalam beberapa tricks nanti kita akan menggunakan idea, kita akan cuba besarkan gap di antara dua plate tersebut. Kerana apa? Kita perlu ignore the existence of the shear stress on that area. So nanti kita akan jumpa beberapa keadaan yang orang akan buat trik seperti itu. Okey, so kemudian kita kata berkenaan dengan jenis-jenis fluid, saya rasa pelajar pun dah common tentang perkara ini. Sekurang-kurangnya pelajar perlu tahu commonly kita ada Newtonian fluid. So Newtonian fluid maksudnya adalah cecair yang mematuhi hukum tau sama dengan mu du dy. Maksudnya dia hanya menghasilkan satu nilai viscosity sahaja. Maksudnya viscosity dia adalah constant. Dia tak kira lah kita beri dia high velocity ke low velocity ke dan sebagainya, dia akan menghasilkan shear stress yang sama. So kita kata constant ini dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan kecerunan yang ada di dalam graf. Okay, yang ini. Okay, dan dua lagi idea yang pelajar kena tahu ialah kita kata yang ini, dilatant dan juga pseudo-plastic. Okay. So yang ini. So setengah buku dia akan tulis shear thinning dan juga shear thickening. Okay, yang itu saya rasa pelajar boleh membuat ulang kaji sendiri. Yang itu common type ataupun jenis bendali di dalam fluid mechanics. Okey, yang ini cuma sekadar rumus saja. Maknanya kalau kita melihat daripada segi strain rate dan sebagainya, dan akhirnya dia akan tamat ataupun akhirnya orang akan mencari juga rumus bahawa mu sama dengan du dy. Okay, saya rasa dalam undergraduate telah dibincangkan panjang lebar tentang berkenaan bagaimana idea mu du dy ini diperolehi dalam experimental work dan sebagainya. Okay, yang ini berkenaan dengan nilai n di sini. Nanti ini kita kata adalah idea daripada Oswald van der Waal. So maksudnya selalunya kita akan membuat pengiraan bahawa bendali kita adalah Newtonian. So oleh itu nilai n adalah sama dengan 1. Di dalam contoh-contoh yang saya akan tunjukkan nanti, selalunya kita akan beranggapan n sama dengan 1. Tetapi saya akan beri juga nanti pengiraan untuk n yang melebihi 1 atau kurang daripada 1. Okey, so kemudian satu lagi perkara yang saya harap pelajar boleh buat self revision ialah berkenaan dengan dimensionless parameter. So dimensionless parameter ini sebenarnya diperolehi dengan cara Buckingham Pi theorem.
Okay, yang ini saya rasa dalam undergraduate ada belajar Buckingham-Pi theorem. Okay, so dengan menggunakan idea Buckingham-Pi theorem ini, kita kata kita boleh dapat dimensionless. So, dimensionless ni maksudnya kita akan dapat rumus, tetapi rumus itu tidak menghasilkan sebarang unit. Yang paling common kita kata rumus itu ialah rho VL over mu ataupun rho VD over mu. So, ini adalah Reynolds number. So, itu yang kita belajar kalau dalam fluid mechanics, apa nama tu, para pelajar buat research, kita akan cakap, okay, Reynolds number. Okay, so Reynolds number tu kita kata bukanlah kita darab sesuka hati. So, ada teorinya untuk mendapatkan Reynolds number tersebut. Okay, kita juga akan melihat berkenaan dengan Reynolds number secara lebih detail. Reynolds number pula. Bukan, kita akan melihat dimensionless tu nanti di dalam bab 2 nanti dengan lebih detail. Maknanya untuk level sarjana. So yang ini saya harap pelajar dapat membuat self study kerana ia adalah kita kata revision daripada undergraduate. Okay, apa kepentingan dimensionless parameter ni di dalam kajian para pelajar nanti? Selalunya di dalam membuat analisis dan sebagainya, mungkin para pelajar boleh menggunakan dimensionless parameter untuk menyatakan behavior atau untuk membuat graf. Itu sebab kalau pelajar dah mula buat research metodologi, dah tengok orang buat graf macam mana, kita kata ada kadang-kadang orang buat graf dekat sini, dia guna Reynolds number instead of velocity. Kita tahu, okay, velocity ni mempengaruhi mempengaruhi Reynolds number, tetapi di dalam graf dia tak buat velocity, dia akan buat Reynolds number. Kerana apa? Kerana dimensionless parameter ini menyebabkan kajian yang kita buat itu sesuai untuk semua keadaan. Contohnya yang paling mudah, kalau katakan kita buat aerofoil kecil aja, mungkin lebar dia, kita ada aerofoil ini. Okay, kita kata wingspan dia ni, panjang ni, kita kata hanya 20 cm. Okay, so kita kata, tetapi jika kita menggunakan Reynolds number, mungkin ia sesuai untuk beberapa saiz, mungkin sampai 1 meter, 2 meter, masih lagi kita kata behavior dia adalah sama. So itu kelebihan orang menggunakan dimensionless parameter. So nanti kita akan lihat juga bagaimana untuk kita mengenal pasti bagaimana dimensionless parameter yang manakah yang kita kata sesuai dengan kajian kita. Kerana kita tak boleh nak main teka sahaja. Kerana mungkin dimensionless parameter itu langsung tidak ada kena-mengena dengan kajian yang kita buat. Okay. Walau bagaimanapun, saya rasa pelajar dah boleh nampak, kalau pelajar download jurnal banyak, pelajar boleh nampak, okay, kalau kita buat kajian berkenaan dengan ini, okay, certain dimensionless parameter digunakan. Okay, selalunya kita akan follow jurnal, tapi sebenarnya itu bagus juga praktis tu, tetapi yang terbaik pelajar faham bagaimana mereka menentukan dimensionless parameter tersebut. Okey, so ini adalah beberapa dimensionless parameter. Kita ada Euler number, so paling glamour kita ada Reynolds number, kita ada Freud number, so kita ada Mach number. So Euler number lebih kepada yang melibatkan pressure, sebab kita ada delta P di situ. Reynolds number kita kata lebih kepada penentuan laminar and turbulent. So Freud number ni actually berkenaan dengan open channel. Apabila air create wave, maksudnya air yang bergerak secara natural, kerana kita ada kita ada gravity. So Mach number apabila kita mengira dalam keadaan lebih daripada sound, speed of sound. Okay. Jadi dan saya rasa ada banyak lagi, ada Strahol number ni apabila kita kata dia melibatkan frekuensi. Ada macam tali gitar lah. Okay, tali gitar ada frekuensi, ada daripada pergerakan tali tu ada mengeluarkan bunyi, dengung. Okay, kita akan pakai Strahol number, Weber number dan sebagainya. So kalau dalam research mungkin kita ada Nassau number, kita ada Knudsen number and so on so forth. So jadi kita kata untuk yang common, kita kata memadai untuk pelajar tahu yang ini, tetapi di dalam peringkat research nanti selalunya dimensionless parameter kita akan dapat daripada formulation yang kita develop.
Maksudnya kita bukan setakat teka je, kita kena melihat formulation yang kita buat. Daripada formulation tersebut kita akan determine, kita tentukan, bukan kita teka-teka je dimensionless. So kita tentukan dan kita kita boleh teruskan kajian kita dengan keadaan tersebut. Okey, so yang ini antara beberapa yang mudah. So yang ini kita kata saya ambil daripada buku teks, saya rasa pelajar pun faham yang ini.